Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Wana binti Saleh, merupakan setiausaha program pendidikan inklusif di SK Sungai Tiga. Okey, saya akan menerangkan bagaimana pelaksanaan dilakukan, pendedahan-pendedahan yang kita telah beri untuk memberi memperkenalkan apa itu program inklusif, program pendidikan inklusif kepada masyarakat. Okey, jadi pada awal pelaksanaan itu pada Oktober tahun lepas, telah dibentuk satu jawatankuasa pendidikan inklusif untuk melaksanakan program inklusif di SK Sungai Tiga. Apabila terbentuknya ahli jawatankuasa pada tahun lepas dan juga pemilihan murid juga dilaksanakan pada tahun lepas, maka pada tahun ini 2020 kita terus melaksanakan mengikut takwim yang telah kita sediakan sejak tahun lepas lagi. Okey, jadi untuk modul guru kita juga telah mendedahkan kepada guru-guru yang ada di sini. Sebelum kita melaksanakan tu, kita memberi pendedahan kepada guru-guru berkaitan apa itu pendidikan inklusif dan apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu mereka lakukan. Jadi semua guru-guru telah dipanggil dan dikumpulkan dalam satu mesyuarat, dan semua guru diminta menjawab beberapa soalan, dan juga kita dapati ilmu berkaitan pendidikan inklusif itu di kalangan guru ada, walau tidak semuanya kosong, semuanya ada ilmu berkaitan pendidikan inklusif itu. Jadi itu adalah modul guru yang kali pertama kita laksanakan. Selepas itu, bila masuk ke fasa tahun 2020, kita tidak berhenti hanya setakat mendedahkan pada kali pertama. Kita terus memberi pendedahan kepada guru-guru berkaitan pendidikan inklusif ini untuk kali kedua, untuk kali ketiga, dan seterusnya. Setiap kali perjumpaan ada mesyuarat, kita beri pendedahan kepada guru-guru berkaitan apa itu inklusif. Begitu juga dengan ulasan-ulasan berkaitan buku panduan PPI, itu juga dilaksanakan oleh semua guru di SK Sungai Tiga. Jadi hubungan kita dengan guru perdana mesti kuat, kukuh, supaya program ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Okey, itu dari segi pendedahan modul guru itu. Jadi untuk di sini syukurlah, alhamdulillah, sebab semua guru-guru perdana yang terlibat dalam memberi sumbangan dalam PPI ini semuanya adalah yang terbaik. Mereka semua memberi sumbangan dalam pembentukan murid MBK yang berada di kelas perdana. Okey, dari segi pendedahan kepada ibu bapa. Daripada segi pendedahan kepada ibu bapa, bila tahun lepas kita sudah melaksanakan SSKI, jadi kita dah mengenal pasti murid-murid yang boleh pergi ke penuh untuk inklusif penuh dan juga inklusif sepadan. Kita sudah kenal pasti. Murid-murid itu, ibu bapanya kita jumpa secara bersemuka, memperkenalkan, memberi maklumat kepada ibu bapa itu secara bersemuka, secara individu. Jadi dia akan lebih paham berkaitan apa itu PPI dan apa yang akan anaknya lalui pada tahun hadapan. Jadi selepas itu dikumpulkan lagi ibu bapa itu untuk diberikan pendedahan pula berkaitan modul PPI ini. Jadi kita tidak terus berhenti untuk satu-satu perjumpaan. Maksudnya ada satu perjumpaan dan perjumpaan seterusnya pun kita tetap dedahkan PPI. Setiap kali perjumpaan kita tetap dedahkan PPI. Kita bukan sahaja mendedahkan kepada ibu bapa murid pendidikan khas. Maksudnya pendedahan itu juga secara menyeluruh kepada komuniti luar. Jadi apabila ada mesyuarat-mesyuarat PABG yang melibatkan guru-guru perdana atau murid ibu bapa perdana, kita juga menyelitkan berkaitan macam mana kita nak mendedahkan berkaitan inklusif ini. Jadi kita telah memberikan macam-macam bahan untuk supaya mereka tahu berkaitan apa itu program pendidikan inklusif kepada ibu bapa perdana yang anak dia bukan murid pendidikan khas. Jadi sokongan daripada ibu bapa perdana, guru-guru perdana, komuniti luar, badan NGO juga sangat penting dalam membentuk murid MBK yang ada di perdana.
satu lagi yang ingin saya kongsikan ialah berkaitan sukarelawan. Okey, sukarelawan. Sekiranya kita mengenal pasti ada di kalangan ibu bapa yang ada yang ada keinginan untuk membantu kita atau ada kepakaran yang boleh membantu kita. Kita memberikan melantik mereka sebagai sukarelawan di dalam kelas. Contoh, ini bukan ibu bapa lah tapi NGO, badan daripada luar yang ada kepakaran dari segi terapi muzik. Jadi kita melantik beliau untuk memberi pendedahan berkaitan terapi itu kepada murid-murid pendidikan khas lah. Jadi kita mengharapkan ada ramai lagi kepakaran-kepakaran yang ada di luar sana yang boleh membentuk murid-murid pendidikan khas yang berada di PI-nya ada 3 modul guru, modul ibu bapa dan juga modul rakan inklusif. Okey. Jika macam guru tadi kita dedahkan setiap kali perjumpaan atau mesyuarat, ibu bapa pun begitu, kita akan dedahkan berkaitan inklusif ini setiap kali perjumpaan atau mesyuarat. Begitu juga dengan murid. Murid pula pada tahun sebelum tu, tahun 2019, kita telah merancang satu aktiviti memperkenalkan murid-murid kita di perhimpunan. Dan juga memberi pendedahan kepada murid-murid perdana berkaitan murid kita mengikut modul rakan inklusif. Jadi rakan inklusif itu didedahkan juga semasa perhimpunan itu, dan dalam masa yang sama di dalam kelasnya juga, di dalam kelas murid yang ditempatkan itu pun kita dedahkan juga berkaitan modul rakan inklusif itu. Jadi murid-murid di perdana mengenali murid kita dan mereka tahu sebenarnya kita sekarang ni melaksanakan apa, kenapa murid kita ada di kelas itu. Mereka tahu kenapa murid kita ada bersama-sama mereka. Okey. Jadi itu 3 modul yang kita memang sentiasa dedahkan, dan pelaporan juga kita buat, bulletin juga kita buat. Itu adalah bagi mengemas kini fail kita. Okey, mengemas kini fail-fail kita yang diminta agar inilah yang 21 elemen itu. Yang 21 elemen itu dan kita filekan sebagai bahan yang bakal kita rujuk pada masa-masa akan datang lah. Ya, yang itu begitu juga dengan sesi PDPC. Sewaktu pembelajaran mereka untuk tahun 2, kita ada murid pendengaran, yang belajar bahasa Melayu. Di kelas tahun 2B. Begitu juga yang tahun 3 pula PJ. Murid-murid ini belajar pendidikan jasmani di perdana. Untuk tahun 4 pun pendidikan jasmani juga. Pun dilaksanakan mengikut jadual yang telah kita bincang dengan guru-guru di perdana. Untuk tahun 5 kita ada pendidikan jasmani dan juga matematik. Ada satu murid kita, dia mengikuti kelas inklusif separa untuk subjek matematik, kerana kita melihat dia ada satu kelebihan untuk menguasai mata pelajaran itu. Jadi selain daripada pendidikan jasmani, juga ada matematik untuk tahun 5. Dan tahun 6 murid kita kebanyakannya diinklusifkan lah tahun 6. Sebab yang 3 orang murid ini inklusif penuh, dan juga yang 3 orang lagi inklusif separa. Jadi ada 6 orang murid di aktif 6 ni, kelas aktif 6 ni yang terlibat dalam program pelaksanaan PPI ni lah, dalam kita inklusifkan murid ke sana lah. Waalaikumsalam. Okey, guru kelas 6B kan? Ya, saya. Okey. Bagaimana perkembangan anak-anak murid di dalam kelas 6B? Okey, perkembangan dari aspek macam mana tu? Pembelajaran. Okey, yang pertama pembelajaran, macam saya ajar subjek matematik. So far kalau macam operasi asas dia orang boleh ikut, tambah tolak dia orang okey. Saya sudah bagi latihan dengan dia orang boleh buat, kecuali darab bahagi masih perlukan bimbingan lah. Kalau subjek-subjek soalan-soalan yang melibatkan soalan yang panjang kan, macam matematik sekarang ni banyak soalan yang melibatkan ayat yang panjang, ada soalan kebat, mungkin susah sikit lah untuk mereka faham, perlu dijelaskan satu persatu.
Dari segi hubungan murid itu dengan murid lain di dalam kelas? Okey, kalau hubungan dengan murid-murid lain, okey. Memang saya tengok kawan-kawan diorang dalam kelas 6 cerdik memang banyak bergaul dengan diorang. Tidak ada istilah meminggirkan murid-murid tersebut. Diorang layan sama rata macam kawan-kawan mereka. Cuma saya perhatikan Ashraf agak pendiam sedikit berbanding Nigel dan Edri. Edri banyak bercakap, Nigel pun banyak bercakap, Ashraf ada pendiam sedikit. Tapi mereka bergaul lah dengan kawan-kawan mereka yang lain. Okey. Terima kasih Cikgu Mastura. Assalamualaikum Cikgu Hawa. Waalaikumsalam. Apa ni boleh saya tanya berkaitan pembelajaran Iza dan Nia di kelas? Boleh. Subjek apa ya Cikgu Hawa ajar dia? Saya ajar dia bahasa Melayu. Dia punya perkembangan dalam kelas? Kalau di kelas kan, sebab ni kan inklusif orang Arab. Jadi bila dia masuk di dalam kelas, saya sudah ada sediakan satu murid pendamping dia, murid yang akan bimbing dia untuk apa-apa. Jadi kalau semasa dia belajar dalam kelas tu, apa yang saya cakap di depan, mungkin ada yang dia perlu bantuan, kawan sebelah bantu dia. Gitulah. Jadi dari segi sosial dia dengan kawan dia? Dari segi sosial dia dengan kawan dia, saya rasa baik, sangat bagus. Sebab kawan-kawan di sebelah pun cuba untuk berkomunikasi dengan dia, dan dia pun cuba berkomunikasi dengan kawan sebelah. Ya, walaupun dia masalah pendengaran. Ya, walaupun ada masalah pendengaran. Nah, waktu membaca begitu, bila saya baca di depan, murid lain pun akan cuba bantu dia untuk baca juga. Begitu. Untuk sebut itu perkataan walaupun tidak jelas. Jadi orang faham jugalah. Okey. Jadi untuk masa akan datang, adakah murid ini boleh terus duduk dalam kelas tu atau macam mana? Untuk masa akan datang, saya rasa dia boleh duduk terus dalam kelas tu sambil dibantu oleh rakan di kelas dia lah. Gitu. Sebab saya rasa sangat membantu dia lah jika dia duduk di dalam kelas bersama-sama. Ya. Terima kasih Cikgu Hawa. Sama-sama. Ya, selalu tolong dia. Iya. Dia rajin kah? Rajin dalam kelas. Oh, enggak juga dia nakal? Enggak juga dia nakal. Rajin menulis? Rajin. Oh, bagusnya sini Jel, senyum sini Jel. Okey, tolong dia sama-sama. Okey, bikin tim bersama-sama. Ajar saya cakap Inggeris dan Melayu aja loh. Wuih. Iya. Inggeris. Teacher, I want to copy the question. No, don't copy. Oh. I said that. Okey. Ini dia nama Rafli. Rafli. Ni kawan kamu dalam kelas. Okey? Ya. Oh, dia tolong. Bagusnya. Terima kasih ya. Okey. Jadi diharap penerangan saya tadi itu dapat memberi sedikit sebanyak input dan juga memberi maklumat berkaitan bagaimana pendidik PPI ini dilaksanakan di SK Sungai Nyanik 3.